Kita guna air fryer ni selagi mampu. Nampak dah terkopek dah dia. Banyak berjasa ni air fryer ni daripada zaman Kak Yati mula reno rumah. Ya, asam malam tu berani. Asam malam je makan kita. Anak-anak Kak Yati lah. Anak-anak Kak Yati suka. Bang Yedi masak ni. Okey, sedikit perkongsian hari ni untuk korang yang teringin buat kabinet tapi nak sorok semua appliances dekat dalam kan. So kenapa Kak Yati buat slide macam ni? Dia kira macam sliding tau lah. So bila tarik pun dia handy. Tutup macam ni. Sebabnya kalau Kak Yati buka 2 daun kan, bila 2 daun, sebab tu Kak Yati tolak ke depan sini supaya dia tersorok. Jadi kita tak akan terblok lah kat tepi ni. Korang bayangkan kalau Kak Yati buka ada 2 daun pintu, korang tengah-tengah macam dalam gua lah. That's why Kak Yati buat jenis yang slide. Tapi kalau korang nak buka daun 2 pun tak ada masalah. Satu lagi korang boleh tolakkan daun pintu tu sebelah sini ke dalam. Okey, sebabnya Kak Yati tak tolak ke dalam sebabnya dia makan space. Bila space tu dia kata dia akan ambil lebih kurang tinggi sini, banyak sini. So Kak Yati dapat sikit je. That's why Kak Yati last option, Kak Yati kata tak apalah, kita slide tapi I nak slide dia sebelah sini. Sebab sini store. Jadi kalau korang nak slide, cari tempat yang praktikal, yang tak terhantuk kepala orang, yang tak blocking orang jalan, yang tak akan buat korang, contohlah korang nak missing cake kan, korang kena buka 2 daun pintu. Dah korang macam gua, duduk seorang berdiri kat sini kan tak fun lah. Betul tak, Debbie? So that's the reason lah kenapa Kak Yati buat slide tepi ni. Harap-harap membantu. Ya Allah, menyebuk juga, bukan untuk korang lah. Okey, konsep dia sebenarnya macam almari dapur lah korang. Kau bayangkan kalau tiba-tiba daun pintu ni terpaksa buka, dua-dua buka kan jadi buka. Dah Bang Edin kau masuk kat dalam tu tengah-tengah. Lepas tu dekat blocking lah. Lepas tu rasa macam tak selesa. Lagi-lagi kalau kau letak air fryer panas kan. Memang tak selesa lah. So kalau buka macam ni dapatlah luas mukaan. Lepas tu taklah kita blocking orang kat tepi. So hopefully membantulah. Okay, so Kak Yati punya baking station kat sini. Yang ada satu tempat Kak Yati letak lauk. Slide ni kalau Kak Yati cadangkan korang minta jenis yang tak mudah calar dan juga bukan jenis material sama dengan yang dekat kabinet biasa. Sebab ini kan ada panas, ada wap untuk mengelakkan benda ni rosak dan juga kembang ataupun berkarat ke. So Kak Yati ambil ni macam laminate metal lah. So yang ni tak calar, anak-anak pun senang boleh guna. Rumah ni sebenarnya yang paling suka buat sepah bukan anak Kak Yati, Abang Yadi. Tengok mainan dia. Tengok atas meja penuh dengan gabus. Dia dah berpindah dah. Dia dah pergi kat playhouse tu ya. Hari ni Kak Yati nak share dengan korang di mana Kak Yati letak Kak Yati punya kain buruk. So dia di sini. Okay, ni kain buruk Kak Yati. Kak Yati asingkan. Yang ni jenis fiber untuk lap sinki. Yang ini yang Kak Yati sayang nak buang. So Kak Yati simpan je lah. Sebab dia kalau sada ni tumpah air yang banyak, benda tu senang sikit lah nak lap kan. Tak lah pakai tisu bazir. Inilah dia kat sini. Okay, untuk bahagian kitchen, ramai tanya Kak Yati guna cleaning apa. Yang ni untuk oven. Korang boleh cari kat Shopee juga sebenarnya. Cari yang untuk industrial mak berat benda ni. Mesti kena pakai kursi. Tapi ramai juga request tanya tengok kan. Nama dia oven clean. Yang ini kalau something yang sangat-sangat kotor Kak Yati perlukan deep clean. Dia macam Clorox tapi bukan Clorox. Nama dia macam nak pronounce. Clean kena campur dengan air ya. Ni. Yang ni Kak Yati punya hand wash. Untuk semua rumah Kak Yati pakai inilah. Basuh tangan. Ni Kak Yati punya untuk multi-purpose cleaner. Kak Yati ada juga satu botol macam ni. 2 botol. Satu untuk mop, another one untuk glass cleaner. Korang boleh google. Satu ni saiz dia berapa kg ya? 5 liter. 5 liter. Outdoor. Ini outdoor. Khas untuk outdoor. Kak tak letak kerusi sofa biasa yang kita duduk rumah tu. Letak dekat luar. Secara logiknya memang akan ada udara, air, basah, hujan dan sebagainya. Jadi semua yang you all nampak ni inilah untuk outdoor. Kalau kita pergi dekat yang negara Four Seasons pun kebanyakannya yang untuk garden punya perabot mereka akan gunakan yang outdoor sebab dia ialah kalis air dan dia sangat ringan. Ni tak berat pun, ringan je. Kemudian bantal-bantal ni semuanya juga ialah yang waterproof. Kalau korang nak cuci guna basuh-basuh boleh, tak masalah. Okay, ini bukan khas untuk rumah, dalam rumah ya, khas memang untuk outdoor. Jadi memang boleh kenai. Mencari furniture outdoor tapi nak yang kayu. Lepas tu takut tak tahan lasak. So korang kena custom made kan lah.
Okay, ini dia punya cushion pun. Cushion dia waterproof, memang khas untuk outdoor. Kayu dia pula memang kayu yang khusus untuk untuk di macam kebun ataupun khas untuk dekat garden. Korang nak letak. Ni Kak Ati design sendiri. Lepas tu Kak Ati minta jati mas kopi je lah design tu. Alright, ni rupa dia kalau kat luar. Kak Ati letak dua ni dekat Kak Ati punya gym area lah. Kak Ati kadang-kadang je pun sebenarnya guna ruang ni, tapi Kak Ati suka tengok benda cantik. Kalau korang tengok pun Kak Ati still guna warna yang agak cerah untuk punya cushion. Macam Kak Ati kata, don't worry sebab benda ni ialah waterproof. Jadi memang khas untuk di luar. Jadi kalau kena air ke apa, korang jangan risau, span dia tak basah kat dalam, okay? Okay, Kak Ati nak share sedikit mengenai bedding. Okay, bedding ni sebenarnya kalau korang nak dia fluffy, satu tips korang boleh cari yang dark feather lah. Dia lebih fluffy atau ada volume sikit korang punya blanket. Tapi macam anak Kak Ati dia tak suka tebal, jadi Kak Ati akan ambil satu one piece sahaja. Okay, one piece maksudnya dia punya dalam dia lah, duvet dalam dia. And then what else kalau korang nak tebal, korang boleh buat double. Biasanya winter lah, negara yang 4 season diorang akan letak double. That's why kalau korang tengok kat bilik Kak Yati tu a bit fluffy, sebab Kak Yati tak tahan sejuk, Bang Andy suka aircon. Jadi Kak Yati akan buat double lah. Ni bilik Uzma. Tengoklah dia kalau mengemas tilam dia, ya Allah, dengan kemek-kemek. Saya ni semua Kak Yati beli kat Amazon je korang. Lepas tu apa lagi? Macam bantal-bantal ni korang boleh cari kat IKEA pun banyak. Tapi Kak Yati suggest jangan kedek, sebab bantal ni korang beli sekali je. Okay, Kak Yati tak beli banyak kali pun. Cari yang jangan terlalu nipis lah, nanti tak nampak fluffy. Okay, di situlah kalau bilik Kak Yati ni dia connect dengan Kak Yati punya gym area. Nampak dia nyebut ni, seorang nyondol je kerjanya. So anak Kak Yati punya bilik pun dia connect dengan sini lah. Cara tips lain, kalau korang nak pakai hair dryer, tak Kak Yati dia letak satu dekat hidden bawah tu basket tu. Iya, kejap lagi ya. Menyondol ni Stevie. Yang tu korang boleh letak korang punya hair dryer. So tak adalah 2-3 kali korang nak keluarkan berlaci, lepas tu dia tak messy. Itu antara simple tips lah. Tu ni basket baju ni Mak Kak Yati bagi dah lama sangat dah. Kalau lepas mandi, diorang akan throw semua everything in there lah. Ya, kejap lagi. Ni Allah, yang ini kan. Sekejap. Tengok. Dia menunggu Kak Yati. Kak Yati nak share tips. Sibuk budak ni. Lepas tu, kalau korang ada bilik untuk anak, salah satu tips untuk mengekalkan dia harum, Kak Yati suka plug in kan perfume tu. Nampak ke? So bilik dia akan wangi lah. Sebab anak perempuan kita kena ajar dia berwangi-wangi. Lepas tu anak Kak Yati semua Kak Yati ajar lepas bangun tidur kena kemas bilik. Lepas tu kena buat everything lah. Sebab Kak Yati akan buat spot check. Kalau tak kemas, Kak Yati akan denda. Denda dia ialah berdiri di luar rumah. Sebab kalau dia tak tahu erti mengemas, membersih, benda tu dia akan terbawa-bawa sampai nanti dia besar. So bagi Kak Yati mengemas bilik ni so important lah. Mak Kak Yati pun benda yang sama. Ya, nak minta manja. Jadi itu je lah. Macam anak Kak Yati ajar dia start mengemas bilik umur 9 tahun. Alia belum lagi. Uzma dah lah. Uzma dia punya bilik semua dia kemas sendiri. See? Nampak tak dia meneman setia Kak Yati? Dia kan ikut ke mana sahaja. Okay, yang ni sama bedding dia. Sama juga sebenarnya korang. Kak Yati just cari dia punya dia punya duvet cover tu yang different sikit. So dia nampak lebih tebal lah. Anak Kak Yati tak suka terlalu tebal. Nanti dia akan rimas. So yang ni Kak Yati beli asing. Yang ini daripada lama dah. Kak Yati beli ni lebih 20 tahun lah. Material ni memang tahan. Kak Yati memang suka mixkan dengan warna a bit macam pastel ataupun white colour. Sebabnya bilik ni dia dah colourful. So dia akan nampak berat tau. Kita ada warna corak kayu. Kak Yati suka lebih nampak airy. Jadi depends lah. Ada orang suka estetik. Ada orang suka minimal. Ada orang suka dia nampak padat. Jadi depends pada korang punya preference untuk design rumah. Lepas tu rumah Kak Yati ni macam ada pattern. Apa tu? Iya, nampak menyondol lagi. Pattern rug yang macam colourful macam ni. So Kak Yati balancekan dia dengan warna-warna yang very soft. Yang ni Kak Yati beli. Okay, the last one, ini salah satu bedding Kak Yati yang paling lightweight. Sebab yang ini antara yang banyak Kak Yati guna untuk siang. Yang ni Kak Yati beli dekat Spotlight. Spotlight dekat kan? Agak nyekut. So yang ini dia punya, tengok. Kak Yati dah cakap dah kan teman. Yang ni yang paling lightweight dan juga dalam dia sangat tak tebal lah. Sebabnya Kak Yati punya tempat ni dia facing kat luar. Jadi dia punya heat tu boleh rasa sikit walaupun taklah berapa heat sangat pun. Cuma dia bright lah. So kita nak yang something yang very comfy. Tak rasa terlalu tebal macam bilik Kak Yati tu kan. Ni antara tempat yang Kak Yati selalu spend time waktu tengah hari lah.
Sebab Kak Yati tak boleh baring kat lantai. I kalau nak tidur betul-betul lah. Lagi apa yang nak share? Kak Yati nak share tips untuk jaga mirror ataupun glass. Senang je tips dia. Setiap kali lepas shower, memang Kak Yati punya rutin akan bersihkan toilet. So, bahagian ni kita akan wipe dengan fiber cloth dan juga glass cleaner. That's it, simple. Macam ni pun kita je pakai fiber. Bukanlah hari-hari sebab tak pakai sangat. Tapi all still kena clean. Nanti kita punya bahagian kesan sabun, dia akan jadi macam watermark dan dia akan permanen dan dia tak akan berkilat. Kebanyakannya Kak Yati punya ni memang dah lama sangat ni usia dia. Tak pernah ganti, tak pernah tukar. Ada sendek Kak Yati suka letak aksesori, flowers. Kecil-kecil tu aksesori murah je korang. Kak Yati hari tu pergi kat SSF offer RM7.90. Kat Jasco pun banyak. Ni Kak Yati beli kat mana ni? RM29 ke RM12 lah. Yang tu bukan sabun IKEA. Macam tu je lah. Ini Kak Yati design sendiri juga. Kak Yati pilih marble semacam warna beige macam ni. Sebab theme bilik ni ialah warna beige lah kononnya. Sebab kat luar ni dah macam warm. So Kak Yati, ini cruise lama sangat dah. So Kak Yati just decor, letak lah throw blanket sikit. Letak some decoration sikit kat dinding. Just to keep it minimal tapi dia still senang untuk clean. That's all. Yang ni pun Kak Yati beli dekat SSF. Kak Yati suka warna dia sebab dia earth. Dia nak join. Kawan-kawan mana? Dah tidur dah? Nak manja lah ni. Ya. Nak manja. Sini. Okay, ni tips dia untuk toilet sentiasa kering. Contoh macam korang dah pakai. Okay, abang di demo. Dia akan lap kaki. And then, dia akan lap kawal muka dia. Lepas tu, letak lah situ. Lepas tu dah lah. Macam tu je korang. Nampak tak? Dia tak ada basah yang teruk lah. So kalau korang biarkan, contoh macam toilet ni memang basah pun, tapi nanti dalam masa beberapa second dia akan kering sendiri. Yang penting korang ada lapik kaki lah. So lapik kaki tu dia akan absorb any excess water yang ada masa kita lepas mandi. Dan korang bolehlah lap badan dekat dalam ni sebelum korang keluar basah-basah kat dalam wardrobe. Macam tu lah. Kalau untuk toilet pula, usually depends. Kalau korang punya tandas cangkung, memang dia akan basah lah, splash everywhere. Tapi kalau tandas duduk macam ni, kecenderungan untuk dia basah tu sebenarnya taklah berapa nak tinggi lah, senang cerita kan. Tapi dia akan ada splash a few drops kalau korang jenis yang keep the water running macam tu. Just wipe macam tu je lah. Dengan tisu sebelah pun boleh. So dia akan kering juga. Lepas tu comfort lah kan. Kau tak basah-basah kaki tak selesa. Itu je tips dia. Tak ada yang fancy pun. Untuk bawah sinki, usually Kak Yati akan letak macam ni. So dia tak adalah basah lenjun tu, tak ada. Kalau macam Kak Yati pun, that's why Kak Yati suka ambil sinki yang agak wide. So kita bila cuci muka pun dia takkan splash everywhere lah. Macam tu je. So Kak Yati biasanya kalau beli barang, Kak Yati suka fikir apa yang akan berlaku next. So korang bolehlah cuba. Okay, since ada yang tanya pasal detail bathroom, so Kak Yati share sedikit tips lah. Kalau korang jenis penggemar penggunaan tisu tandas macam Kak Yati, so Kak Yati tak suka lepas kita pergi toilet tu basah-basah, Kak Yati tak suka, tak selesa. So Kak Yati kan standby tisu. So Kak Yati masuk ke tisu, so kena ada dua. Sebab kata nanti kelang kabut nak cari. Lepas tu apa lagi? Lepas tu Kak Yati plan juga yang tu, itu tak tutup proper ni. Ini sebenarnya untuk bahagian tiles tu nampak cantik lah, molek lah. Kalau korang macam ada gaya sikit, kalau tak. Tapi kalau korang punya rumah jenis yang banyak orang guna, dia macam korang kena buka dia sebab takut tersumbat. Itu je lah. Apa lagi? Kalau sabun pula, korang boleh letak sabun untuk cuci selepas penggunaan toilet kat sini. And then kat atas saja tak bunga lah. Kau sambil kau berangan kan, bolehlah melihat keindahan bunga. Macam tu je. Okay, lagi tips untuk tandas. Masa Kak Yati nak buat ni, Kak Yati figure out macam mana lagi nampak fancy. So Kak Yati Google kat Pinterest je pun. Lepas tu Kak Yati cari kat kedai tiles. Kak Yati combinekan a few tiles. Korang boleh dapatkan khidmat consultant kat situ. Bila korang nak decide untuk satu tone, contoh kan, korang decide untuk warna, Kak Yati punya rumah banyak lebih kepada elemen grey, nude, macam tu lah, grey lah kebanyakannya. So Kak Yati ambil warna yang agak mirip kat situ. Contohnya putih, grey, black. So dia akan still nampak macam kontra tau. Dan dia punya features kat sini pun Kak Yati yang decide nak macam mana. Maksudnya padanan frame dia. Lepas tu Kak Yati punya tempat shower punya tu. Semua ni Kak Yati decide sendiri. Nampak tak, dia macam continuously lah ada square dengan square. Supaya balance. Atas ni kita pakai hexagon.
Kemudian bawah pun Kak Yati pakai hexagon. So dia punya continuous ni tu nampak macam balance lah. Sebab kau tak mampu nak upah ID, jadi kau meng-ID-kan diri sendiri. Okey, lagi lain kalau korang nak kemudian masa display untuk masa start untuk buat Kak Yati punya tandas ni, then Kak Yati figure out macam mana Kak Yati letak Kak Yati punya barang-barang toiletries. Tadi test celak nampak lupa pula lap. Lepas tu Kak Yati figure out nak buat satu macam deboss dekat dalam bahagian tepi ni. So korang kena beritahu tau saya kontraktor, dia akan standby untuk buat bahagian tu deboss. Lepas tu Kak Yati beritahu Kak Yati nak ada wiring. So lampu tu dim lah keluar. Lepas tu Kak Yati nak display, nanti Kak Yati punya toiletries kan acah sangat. And then Kak Yati ambil dia punya features ni, korang boleh bawa sikit kat depan. Tapi kalau korang punya keluasan toilet tu tak berapa nak wide, it's okay, tak payah buat dua side pun tak apa. Asalnya Kak Yati tak nak buat pun, tapi memandangkan sini luas, kalau Kak Yati tak buat dia macam terlalu kosong. Terus Kak Yati tambah. So kalau korang nak buat, bolehlah ambil pattern yang sama. Lepas tu apa lagi tips dia? Untuk mixkan rumah Kak Yati yang lebih klasik, Kak Yati mixkan dengan kayu sikit. So nampaklah daripada keluar masuk ke dalam, dia tie in together lah. Dia tak terputus dia punya konsep tu. Itu je lah. Okay, Kak Yati nak share pasal closet pula. So if you all nak buat wardrobe, so you all kena fikir mana section untuk lelaki, mana section untuk perempuan, especially yang couples lah. And then you all boleh decide mana nak letak bahagian linen. Linen ni korang punya bantal, comforter whatsoever. So macam Kak Yati akan nagihkan sebelah sini untuk linen sikit je. So Kak Yati kena make use semua linen tu yang betul-betul pakai sahaja. And then bahagian part this Abang Edi punya, all this part Abang Edi punya part masuk kat tepi ni. And then dia ada part ni, ni Kak Yati punya lah. So Kak Yati punya extra dalam satu kabinet macam tu lah. Dan untuk island tengah ni, purpose dia ialah, nampak Kak Yati baru buat cleaning. So Kak Yati akan buat barang-barang yang Kak Yati pakai. Dia bukan aksesori sangat pun, Kak Yati bukan banyak aksesori, korang pun tahulah kan. Kak Yati punya barang-barang yang kecil lah. Basically Kak Yati punya stock skincare lah whatsoever, ada dekat dalam ni. Lepas tu barang-barang kecil-kecil lah kat tengah ni. Lepas tu senang kalau nak travel, kau bentang semua kat atas ni. Nak lipat baju senang. Itu kelebihan dia. Dan Kak Yati orangnya suka bersiap. Even Abang Edi pun sama. So Kak Yati decide kena ada 2 compartment. Sebab before this kita orang selalu kena tunggu queue. Abang Edi pun siap lambat dengan blow rambut semua. Kat bawah tu semua Kak Yati dah organize. This tengah-tengah ni kena share, khas untuk rambut. So semua produk rambut, hair dryer whatsoever tengah-tengah. So kita orang akan share lah. Begitu kontraktor siap untuk dia tarik wayar. Taklah korang mesti ligat kat bawah tu. So memang tak ada wayar yang korang nampak. And then kiri kanan ni semua produk yang Kak Yati simpan. Sana besar Abang Edi, ni Kak Yati punya. So korang takkan nampak produk Kak Yati yang expose lah. Sebab Kak Yati tak suka produk yang, sebab susah nak clean, korang berhabuk. Kak Yati tak suka habuk. So benda tu semua Kak Yati simpan. So kalau nak cleaning pun mungkin 2 bulan sekali baru nak bersihkan laci semua. So tu cara dia. Vanity light ni pun kena cakap dengan kontraktor, nak vanity light, nak jenis bulb ke, korang nak jenis yang macam dim ke, terpulang. Ya. Lepas tu korang bagi glamour sikit, kau letak sikit chandelier. Aku recycle chandelier asal kat luar rumah, aku bawa masuk dalam. Nampak? Kita recycle. And then memang Kak Yati buat luggage atas ni besar. So dia ada clearance sampai kat sini. Sebab bagi Kak Yati tak pakai sangat atas tu. Sebabnya Kak Yati akan pakai high cabinet dekat sini. So dia nampak macam ada macam style lah. Sebab kalau Kak Yati buat semua full, dia macam gua. Kak Yati tak suka. Dia tak ada dimension. That's why Kak Yati buat the gap. And then Kak Yati dah allocate memang atas Kak Yati nak letak Kak Yati punya luggage. That's why Kak Yati buat biar tu atas tu lapang. Dan juga senang untuk kita sampaikan tangan. Sebab tak perlu nak ambil tangga whatsoever. So macam ni lah Kak Yati arrange Kak Yati punya closet. Kak Yati punya kain, seluar dan baju jalan. Ada yang tanya Kak Yati macam mana Kak Yati arrange. Macam ni lah korang. Tak adalah nak kemas sangat pun. So Kak Yati gulung-gulung. Ini baju Kak Yati duduk kat rumah. Kak Yati gulung macam tu kan. Macam tu lah rupa dia korang. Bawah ni kosong. Kak Yati bawa cleaning. Lepas tu Kak Yati punya stocking apa semua. Macam tu lah. Simple je. Kemudian ada yang tanya Kak Yati, mana Kak Yati simpan Kak Yati punya telekung, sejadah lepas pakai. Sebab dulu Kak Yati memang gantung tau. And then Kak Yati realise rumah Kak Yati macam R&R. So Kak Yati decide, lepas pakai, just keep it kat dalam laci. Simple. As simple as that. Sama juga kat bawah. Kalau towel ke apa semua, pun sama dulu Kak Yati gantung. Kak Yati masih menggunakan konsep gantung. Tapi Kak Yati contoh macam ni kan, ini untuk muka. Lepas tu untuk towel badan kat sana, macam tu lah. So something Kak Yati rasa praktikal. Tengok pada you all punya kegunaan harian, mana yang lebih praktikal, dan Kak Yati harap perkongsian yang membantulah. Macam toilet apa semua, untuk bahagian contoh macam tu kan, Kak Yati akan pakai tu bila Kak Yati guna. Itu untuk toilet, tiang untuk gantung tuala. Tapi ada warmer tu, dia boleh keringkan. Okay, ni Kak Yati buka macam mana dia punya dekat dalam closet. Basically Kak Yati buat division dia so simple. Kak Yati tak nak guna laci terlalu banyak. Sebab benda tu bila hidden kita tak pakai tau. So Kak Yati akan buat
laci yang penting je. Dalam ni Kak Ati letak 3. And then the rest sebab tak boleh buka. Tepi tu dalam mari tudung Kak Ati. And then untuk baju, nampak tak? Kak Ati just buat macam tu je. So bila kau nampak benda tu kau pakai. Tapi dia taklah megah sangat rupa dia. Dan kau kena rajin susun. Okay? Sebab Kak Ati punya perangai tertutup aku tak pakai. Ini sama. Semua atas Kak Ati letak untuk luggage. Sometimes Kak Ati letak Kak Ati punya bantal lah. Macam sebelah sana kan. Nampak tak korang? Yang ini Kak Ati punya linen area. So linen area Kak Ati letak Kak Ati punya blanket, throw pillow, semua jenis-jenis lah. Macam tu. Nampak tak? Kak Ati cuba lebih kurang lah. Simple je Kak Ati punya pengagihan tu. Yang penting praktikal. Senang nak nampak. Dan senang nak kemas. Kemudian kalau korang nak lebih ekstra, Kak Ati suggest invest untuk lighting dalam wardrobe. Kalau kat atasnya dia ambient. Hello assistant. So semua wardrobe Kak Ati dia ada lighting. So kalau korang nak bersiap malam-malam pun dia still nampak semua benda. So macam itulah. Macam ni kan kalau ada jubah apa semua, Kak Ati memang akan spare besar. Sebab baju panjang banyak. Baju pendek tu pakai yang half je. Nampak tak? Kak Ati punya kabinet tak banyak laci pun. Tak banyak laci. So simple dan juga lebih praktikal lah. Inilah dia laci yang Kak Ati kata khas untuk rambut. Basically Kak Ati punya sikat apa semua Kak Ati letak dalam satu section supaya dia tak jatuh. And then Kak Ati punya hair cream apa semua semua kat dalam tu lah. Taklah fancy pun korang. Lepas tu yang penting blower. Kak Ati jarang-jarang pakai straightener ke curler ke. Dulu ada lah. Macam ni Kak Ati letak kat sini. Nampak? Tak ada compartment so dia messy sikit. Sebab benda ni jarang-jarang pakai. Kak Ati beli sikat ni best gila korang. Rambut jadi halus. Kak Ati suka. Ini detangling. Lepas tu ada plug kat tepi ni. Easy je. So korang boleh arrange lah. Taklah korang start kali basuh rambut kuyup semua kan. Okay, satu wardrobe ni memang tersorok kat tepi ni ialah wardrobe untuk Kak Ati punya tudung. So semua koleksi tudung hijabku yang memang Kak Ati pakai everyday semua ada dekat dalam ni. Dan dia akan tersorok sampai ke belakang. So basically yang Kak Ati suka pakai Kak Ati akan bawa ke depan lah. Sebulan sekali atau every new collection yang ada Kak Ati akan rearrange balik Kak Ati punya wardrobe. Basically Kak Ati suka printed yang atas, bawah ni yang polos. Semua colour ada. Sometimes Kak Ati letak coat dan Kak Ati memang pilih warna yang transparent ni sebab tudung ni nampak serabut. Kalau Kak Ati letak hanger macam-macam nampak kucing Kak Ati suka betul masuk dalam ni. Ini Kak Ati punya tempat tudung. So barulah tempting bila korang nampak ni kan macam kat kedai perasaan je. Ya. Ibu Macam mana pula kalau sekiranya korang ada shower cap. Okay, ni macam mana Kak Ati buat Kak Ati ada shower cap. Usually Kak Ati pakai dalam beberapa kali lah macam ni. So pakai Kak Ati akan drykan. Lap je, lap dengan towel kita tu. Lepas tu Kak Ati tutup. Basah-basah macam ni biasalah tu kan sikit-sikit. Lepas tu kat dalam ni ada cotton pad yang biasa kita pakai untuk makeup remover semua. Yang ini Kak Ati biasa beli bundle. Kalau korang beli kat Shopee pun ada. Jenis macam ni. Dia jual macam satu bag. Ni dia Kak Ati beli. Sekejap kita cari kalau ada. Ni. Ni macam ni. Satu bag macam ni. Baru berapa? So ada beratus dalam ni. Macam tu lah cara Kak Ati simpan. Barang-barang Kak Ati yang lain Kak Ati simpan dalam lemari. Jadi sorok. Jadi terjawablah soalan. Mana pula Kak Ati letak barang Kak Ati punya toilet yang lain kan? Takkan itu je pakainya.